Terdapat dua struktur aspek kemasyarakatan di Malaysia, iaitu struktur masyarakat tradisional dan struktur masyarakat moden. Struktur masyarakat Melayu tradisional secara umumnya, masyarakat Melayu tradisional dapat dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja atau sultan, pembesar dan ulama'. Manakala golongan yang diperintah pula terdiri daripada rakyat biasa yang merdeka dan hamba. Setiap golongan ini mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing di dalam masyarakat. Terdapat tiga peringkat pemerintahan masyarakat Melayu tradisional, iaitu peringkat negeri yang diperintah oleh raja, peringkat daerah yang dikawal oleh pembesar dan peringkat kampung yang diketuai oleh penghulu. Peringkat negeri merupakan unit politik terbesar. Sempadan negeri ditentukan melalui faktor geografi dan sungai. Ibu negeri terletak di Kuala Sungai dan raja atau sultan ialah ketua pemerintah negeri dan dibantu oleh beberapa orang pembesar negeri. Daerah terletak jauh dari ibu kota dan pusat pentadbiran sesebuah negeri. Sempadan daerah ditentukan oleh sempadan sungai. Daerah dikawal oleh seorang pembesar tempatan yang digelar Datuk dan dibantu oleh beberapa orang penolong yang terdiri daripada sanak saudaranya. Fungsi pembesar daerah ialah menjalankan pentadbiran daerah atau tempat, menjaga keamanan daerah, memungut cukai, menjadi utusan raja dan orang perantaraan antara golongan pemerintah dengan rakyat. Peringkat kampung merupakan unit politik terkecil. Ia terletak di kawasan pendalaman dan pinggir-pinggir sungai atau laut. Peringkat kampung diketuai oleh penghulu. Fungsi penghulu ialah sama dengan fungsi pembesar tetapi dalam konteks yang lebih kecil. Penghulu merupakan rakyat biasa tetapi mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyarakat dan pelantikannya adalah berdasarkan keturunan. Golongan pemerintah terdiri daripada raja, sultan atau yang di-Pertuan, keluarga dan kaum kerabat diraja, pembesar negeri termasuk kaum bangsawan, ulama, pendeta dan penghulu. Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Baginda dibantu oleh kaum kerabat dan para pembesar. Baginda adalah simbol perpaduan negeri. Baginda mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat jelata dan mesti dihormati. Segala perintahnya mesti dipatuhi. Rakyat yang ingkar dianggap menderhaka dan akan mendapat balasan buruk atau dikenakan hukuman yang amat berat. Konsep daulat digunakan untuk menjadikan seseorang sultan lebih mulia dan dianggap mempunyai kuasa dan kewibawaan yang mutlak. Jawatan raja atau sultan adalah diwarisi oleh anak lelaki baginda daripada permaisuri yang sah, iaitu anak kehara. Raja atau sultan menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan lain untuk perlindungan dan perdagangan. Sultan dan raja juga mempunyai keistimewaan tertentu, iaitu warna kuning hanya untuk raja, payung putih untuk sultan, payung kuning untuk kerabat, menggunakan bahasa dalam, job moho diraja, alat kebesaran seperti kedudukan kedua selepas raja ialah golongan anak raja dan kerabat diraja yang terdiri daripada mereka yang berketurunan raja, bergelar raja atau tengku. Anak raja tidak semestinya putera atau puteri raja yang memerintah kerana mereka juga boleh terdiri daripada keturunan kerabat diraja. Bilangan anak raja tidak ramai tetapi mereka mempunyai kuasa tertentu apabila diberi sesuatu tugas rasmi negeri. Ada juga putera raja yang dilantik menjadi pembesar daerah. Anak raja menikmati keistimewaan seperti yang dimiliki oleh raja tetapi tidak boleh mengatasi keistimewaan raja sebagai ketua pemerintah. Golongan bangsawan dan pembesar pula terdiri daripada para pembesar atau kaum kerabat yang amat berpengaruh dalam pemerintahan
dan pentadbiran dan menduduki lapisan kedua hierarki sosial masyarakat. Kebiasaannya mereka menjadi pentadbir atau membantu raja dalam pentadbiran negeri. Mereka juga menjadi penasihat atau pembesar di daerah tertentu. Pembesar merupakan rakyat biasa yang dinaikkan taraf dan dilantik oleh raja melalui pemberian surat tauliah yang bercap mohon. Pemilihan pembesar ditentukan oleh zuriat keturunannya. Kebiasaannya anak lelaki, sanak saudara sebelah bapa kepada pembesar yang terdahulu. Pembesar diberi hak mentadbir sesuatu daerah dengan kekuatan sendiri tanpa sokongan sultan. Ia akan bertindak seperti seorang raja di dalam daerahnya sendiri. Pembesar memegang jawatan seumur hidup dan mesti menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Pembesar berkuasa penuh dalam kawasan pegangannya. Pembesar berkedudukan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan dan menjadi perantaraan sultan dengan rakyat. Pembesar menjaga keamanan dan memungut cukai di kawasan pemakanannya serta bebas menjalankan kegiatan ekonomi. Pembesar juga menjatuhkan hukuman dan denda dalam kes-kes jenayah di daerah mereka. Pembesar membekalkan tenaga buruh kepada sultan dalam sistem kerah dan serah. Sebagai contoh, membina istana, peperangan dan majlis kerajaan. Golongan ulama dan pendeta ialah golongan yang dianggap cerdik, pandai pada masa itu. Mereka menjadi sumber rujukan dalam perkara-perkara tertentu. Golongan ulama adalah golongan yang pakar dalam bidang agama. Mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat berpengaruh dalam masyarakat. Golongan ulama terdiri daripada mereka yang berketurunan Arab Melayu. Mereka menggunakan gelaran seperti Maulana, Makhdum dan Kadi. Mereka diberi gelaran kebesaran seperti Maharaja Kadi, Datuk Mufti, Seri Utama dan Imam Maharaja. Golongan ulama berperanan menyebarkan agama Islam. Mereka juga dilantik menjadi guru, ketua agama, kadi dan penasihat kepada sultan dan kerajaan terutamanya tentang hukum syarak dan mengeluarkan fatwa agama. Mereka juga menjadi imam, khatib dan jurunikah. Golongan pendeta pula ialah orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang kesenian, kebudayaan, kesusasteraan, adat istiadat dan salah silah raja. Mereka menjadi pakar rujuk kepada raja dan golongan istana di samping menjadi penulis dan perawi diraja. Penghulu ialah ketua pentadbir di peringkat kampung yang dilantik dari kalangan rakyat biasa. Mereka menjadi orang perantaraan di antara rakyat biasa dengan pembesar. Golongan yang diperintah ialah mereka yang tidak mempunyai kuasa politik dan jawatan dalam pentadbiran. Mereka juga bebas menjalankan kegiatan ekonomi pertanian, perikanan, perlombongan dan perdagangan. Rakyat biasa ialah mereka yang bermaslahatin tetap dan menjadi pengikut setia kepada pembesar yang mentadbir daerah dan jajahan menduduki lapisan tertinggi dalam golongan yang diperintah. Ketaatan kepada sultan ialah mutlak dan tidak berbelah bagi. Mereka rela dengan amalan sistem syarah seperti bekerja di tanah pembesar tanpa mendapat upah dan sistem kerah seperti menjadi bala tentera dan mendirikan istana. Dalam bidang ekonomi, mereka menjalankan kegiatan bertani, berdagang, menangkap ikan, melombong dan menjadi tukang mahir. Tiada dorongan perubahan diri untuk bekerja keras dalam bidang ini kecuali kerja-kerja demi kepentingan raja. Rakyat biasa sesebuah kampung selalu mempunyai pertalian kekeluargaan dan mengamalkan tradisi hidup secara bergotong royong, bekerjasama dan bermuafakat. Amalan ini mewujudkan keharmonian dan membantu pembesar mentadbir sesebuah daerah atau kampung itu dengan lebih teratur dan berjaya. Orang asing pula merupakan orang bukan Melayu dan datang ke tanah Melayu hanya untuk tujuan tertentu.
Mereka tinggal sementara sahaja dan akan pulang ke negara asal setelah urusan mereka selesai. Mereka terdiri daripada pedagang, perantau, santeri, iaitu orang merantau kerana menuntut ilmu, dan mubaligh. Orang asing tidak wajib bagi mereka mematuhi dan mengamalkan tradisi kebudayaan tempatan. Rakyat asing boleh dibahagi kepada dua kumpulan, iaitu golongan pertama, mereka yang melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan sosial seperti menjadi tentera upahan, dan kebanyakan mereka berasal daripada Jawa dan Pasai. Kumpulan kedua ialah mereka yang melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti perniagaan runcit, pemborong dan penumbung. Golongan hamba menduduki susun lapis masyarakat yang paling bawah sekali. Mereka menjadi hamba kepada para pembesar dan orang kaya dengan melakukan pelbagai tugas seperti mencuci perahu, memetik kelapa, mencari kayu api dan menjadi askar. Mereka menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya. Hamba juga melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya. Hamba boleh dibahagi kepada tiga jenis, iaitu hamba raja, hamba berhutang dan hamba abdi atau hamba biasa. Hamba raja adalah mereka yang berasal dari golongan orang merdeka, dikenali juga sebagai budak raja dan bergelar biduanda. Mereka dimiliki oleh raja dan mempunyai taraf yang lebih tinggi berbanding dengan hamba-hamba yang lain. Hamba raja dan keturunannya akan menjadi hamba secara turun-temurun dan hanya akan dibebaskan jika mendapat kerelaan raja. Hamba berhutang berasal daripada orang yang merdeka. Mereka terpaksa menjadi hamba kerana gagal membayar hutang kepada pemutang dalam tempoh yang ditetapkan. Isteri dan anak-anaknya juga dikehendaki tinggal dengan si pemutang sebagai hamba tebusan. Hamba berhutang akan mengerjakan segala suruhan tuannya termasuk bercucuk tanam, melombong dan membuat kerja-kerja rumah. Hamba berhutang boleh dibahagi kepada beberapa jenis, iaitu orang berhutang, anak emas, hamba waris dan hamba bayar. Hamba abdi adalah terdiri daripada mereka yang berasal dari keturunan hamba. Mereka diperolehi daripada pembelian atau pertukaran oleh tuannya. Golongan hamba ini akan menjadi hamba seumur hidup secara turun-temurun. Hamba abdi boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu hamba tawanan, hamba diragah, hamba habsi, hamba hulu, hamba serah dan anak hamba. Masyarakat majmuk memang sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum dan juga identiti. Kepelbagaian kaum dan etnik ini mewujudkan kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat usang. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat 3 bangsa yang paling utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Menurut J.S. Proneval pada tahun 1948, masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat rasam yang tersendiri meskipun berada di bawah sistem politik yang sama. Manakala menurut Kamaruddin Jaafar, masyarakat majmuk bermaksud kaum bercampur tetapi kehidupan berasingan, interaksi terbatas, penuh prasangka serta bersama tetapi tidak bersatu. Berdasarkan cartapai di bawah, berikut merupakan kepelbagaian kumpulan etnik masyarakat di Malaysia yang menunjukkan Melayu dan Bumiputera merupakan bangsa yang terbesar di dalam Malaysia berbandingkan bangsa Cina, India dan bangsa yang lain-lainnya. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970
Sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong 4. Rukun negara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara berikutan berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, iaitu untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, membina sesebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Bahagian kedua pula menggariskan 5 prinsip rukun negara yang berikut, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan ialah melalui kepercayaan beragama yang betul akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermustatin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Keluhuran perlembagaan menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara, iaitu sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan teratur tanpa sebarang kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan merasa selamat. Tujuan prinsip kesopanan dan kesusilaan di dalam rukun negara adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini.